Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar saudara Zamari LC, orang pertama malam ini. Juga dengan saudara Hafiz Wan Basirun, saudara Mustafa Ilyas, Waalaikumsalam. Saudara Azmi Umar, apa khabar saudara? Azmi Umar ni yang dekat Mindah tu kan? Saudara Syarul Azam, Waalaikumsalam. Salam KWSP 10,000. Saudara Anwar Mansur, saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Syukur Rasidi. Begitu juga dengan saudara Thomas Tan, apa khabar saudara? Doa saya agar anda sihat bahagia. Saudara Puan Nur Asmah Syuhaili, selamat malam ya Zamari. Puan Rubidin bersama dengan pasangannya, doa saya sentiasa berdoa agar teman-teman semua bahagia. Kalau yang telah berpasangan tu, rawatlah cinta kasih bersama pasangan anda, ya saudara. Itu juga dengan pendekar Master 1, apa khabar? Salam. Puan Rashidah, saudara Mahanur Haji Ahmad. Salam, terima kasih. Ipuh hujan ya. Alhamdulillah, hujan itu sebenarnya mendapat rahmat. Tapi kalau disangkut oleh apa sistem peparitan itu yang buat banjir. Saudara Muhammad Tahir, saudara Abu Nem, Faizal Acul, Waalaikumsalam. Saudara Jonit Hamzah, Puan Aminah Mokhtar, apa khabar? Waalaikumsalam. Pendekar Madrasah 1, habis kira resmi Tara Ilek. Apa khabar? Saudara Raja Kamal Raja Bazian dari Sungai Petani. Doa saya agar sihatlah, berbahagia keluarga aku. Saudara Ben Jetek, Jafri bin Din, daripada Kok Diang. Ini daripada Kok Diang Kedah, saudara Jafri bin Din. Saudara Raja Kuala Kerai, Waalaikumsalam. Untuk warga Cina Damai, saudara Muhammad Tol. Yaya Darus, Penang Mari. Tu dia, cik oi, perkenal nasi kandak Lena. Saudara Aman Syah Muhammad daripada Sandakan, ya, Puan Juriah, Tih Juriah. Begitu juga dengan saudara Anggrek Rimba. Semoga mewangilah di Kelantan dah. Bernama Sejiwa, saudara Syarani Saimah, Mak Yusri, Pak Eris, apa khabar? Dari Sungai Siput, Pak Eris ya. Sungai Siput Perak, orang Perak. Yup. Zuhaimi Emi, Ben Jetik daripada Sarawak. Doa saya warga Sarawak sihat. Bagaimana juga saudara Fuad Rahman, orang ini Allah cepat benar lupanya. Saudara Fuad Rahman ini sahabat saya dulu, saudara. Kini tinggal di Subang Jaya. Nur Maria, apa khabar Puan? Assalamualaikum, selamat malam. Gani Cik, Raja Juma, Tuan Ehsan Sayuti. Terima kasih. Saudara Abu Bakar Mustafa, Abdul Ghafar Subuh. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf, saudara. Kerana banyak pencerahan yang perlu saya berikan. Dan saya ingin menjelaskan bahawa malam tadi teruk juga saya kena hack, saudara. Jadi kalau saudara agak-agak sukar dalam Facebook ni, selalu potong tersekat-tersekat, sila layari Instagram. Buka Instagram, like and share Amir Hijaz Fans. Tak ada nama lain, Amir Hijaz, saudara. Ya. Saudara, seperti biasa, saya harus memberi pencerahan. Ini kiriman daripada sahabat kita, saudara Rio, daripada Universiti Malaya, tentang laporan apa yang berlaku hari ini pada negara kita, khususnya berhubung persoalan COVID-19 ya saudara. Hari ini tanggal 19 Januari, hari Rabu 2022, merupakan hari yang ke-672 saudara. COVID-19 ini nampak gayanya masih belum reda. Kerana semalam 3,245, hari ini 3,229. Kurangnya lebih kurang dalam 16 orang aja. Dan jumlah keseluruhan yang terkumpul sudah 2,817,163 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Hari ini 3,229. Semalam 3,245. Dan kematian semalam adalah 9, menjadikan jumlah kematian terus bertambah, saudara. Bagaimanapun alhamdulillah ada berkurangan, tak banyaklah. Cuma 9 orang saja. Terima kasih saudara Rio atas kiriman pencerahan berhubung dengan COVID-19. Raja Kamal Jayabazan, Sungai Petani tak hujan, panas. Dan dari kiriman tersebut, artinya kerana hari ini 3,229, jumlah keseluruhan terkumpul untuk bulan ini saja adalah
55,879 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Sebab itu saudara, jagalah kebersihan diri, pastikan kita melakukan penjarakan sosial dan jika tiada keperluan tak selalu keluar rumah lah. Kalau kita keluar ke kedai dan sebagainya, balik rumah, pastikan kita membersih tubuh badan kita, bersih tangan. Ya, ini untuk jaga keselamatan diri kita dan keluarga kita. Hanya kita sajalah yang boleh menjaga keluarga kita, saudara. Baik, saudara, kita masuk sedikit usai pencerahan tentang COVID-19, e-commerce. Okay. Minta izin, saudara. E-commerce, saudara boleh berhubung dengan Al-Azhar di talian 0113341241 jika saudara mempunyai produk untuk diiklankan ataupun diwawarkan. Dengan Al-Azhar, sibukkanlah dia dengan haruman setangi bakurnya supaya rumah anda sentiasa harum mewangi. Dan bolehlah juga memesan parfum minyak wangi yang berasaskan kepada pati kayu gaharu. Saudara, ini minyak wangi daripada ini negara Arab yang diimport, hanya bauannya lain tak ada, berdasarkan pada kayu gaharu. Saya memakai jenama Amir Al-Khut, memang sedap, menyegarkan badan. Bila saya pakai, bersemangat memberi pencerahan, saudara. Ya. Juga bolehlah kalau saudara berhubung dengan Al-Azhar untuk memesan rendang tok ibunya sama dengan bahulu berdal. Bahulu berdal ni orang Perak je yang tahu yuk. So, kau kuih bahulu tapi dipanggil bahulu berdal. Kalau tak dapat Al-Azhar, boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa Siti Farehah 017-711-4300. Saudara juga boleh memesan dendeng manis Siti Farehah. Makan dengan porridge ataupun kaji, sedap, saudara. Tak ada perlu lauk-lauk lain. Saudara juga boleh berhubung dengan Shauki. Alhamdulillah, nampaknya Shauki ni ada perkembangan yang agak positif. Nampaknya berkurangan lah dia punya kesehatannya. Terganggu kesihatan tapi duduk rumah, kuarantin di rumah, makan ubat. Shauki, alhamdulillah ada perkembangan yang baik. Dan Shauki dia syarikat Kizinis di talian 0123575703. Jadi ini untuk mereka yang tinggal di Lembah Kelang untuk memesan buah-buahan daripadanya. Saya harap saudara boleh dapat buah-buahan yang grade AAA. Harganya murah daripada harga pasaran dan manis buah-buahan, kiwi, ceri, anggur dan sebagainya. Ini untuk Lembah Kelang saya, saudara. Buah-buahan tersebut akan dihantar terus ke rumah saudara. Dan akhir sekali, jangan lupa Popiah Sirih Lady Maria. Popiah Sirih Lady Maria ini, saudara, makannya amat mengasyikkan. Sebab rasanya rangup, pedas dan manis. Jadi bila makan tu sambil tengok TV ataupun tengok pencerahan saya, memang sedap, saudara. Boleh saudara hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203 untuk mendapatkan bekalan Popiah Sirih Lady Maria. Itu saja, saudara, pencerahan malam ini tentang e-commerce. Dan sekarang seperti biasa, usai e-commerce, kita layari seketika, saudara, tentang naluri kehidupan. Kerana daripada Safwan bin Asal Al-Muradi, dia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, kecuali para malaikat akan mengembangkan sayap-sayapnya untuk orang sebut kerana redha dengan apa yang ia kerjakan. Saudara, kalau saudara menuntut ilmu, maka perjalanan anda diiringi oleh para malaikat. Ini adalah hadis Sunan Majah yang ke-222. Hadis statusnya adalah Hasan Sahih. Jadi pengajaran, saudara, menuntut ilmu adalah satu tuntutan ke atas setiap muslimin. Setiap muslim yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu akan sentiasa dinaungi oleh para malaikat. Menuntut ilmu tidak hanya terhad kepada golongan pelajar. Jangan ingat menuntut ilmu itu untuk pelajar, saya, saudara. Ia juga meliputi musim hujan, saudara. Semua sikit. Menuntut ilmu tidak hanya terhad kepada golongan pelajar di peringkat sekolah maupun institut pengajian tinggi, malah setiap masa, tempat dan usia. Kalau kita pergi ke masjid atau mendengar tazkirah di masjid oleh para ustaz, saudara, dan juga kuliah dan ceramah, maupun di masjid atau di surah, itu juga adalah sebahagian daripada menuntut ilmu.
Kerana Allah mengangkat darjat orang yang berilmu lebih tinggi daripada yang lain. Jadi supaya Allah SWT meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa darjatnya. Inilah surah daripada Al-Majaddah ayat yang ke-11. Kerana baginda Rasulullah SAW mengajar kita untuk berdoa agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Daripada Ummu Salamah, itu ibu kita berkata, selepas salam dan solat subuh, baginda Rasulullah SAW mengucapkan, ini antara doa Rasulullah setiap kali subuh. Ini kenyataan daripada Ibu Salamah kita. Dia kata antara ungkapan doa baginda Rasulullah, Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ini juga adalah daripada hadis daripada Ibnu Majah yang ke-955. Juga statusnya hadis yang sahih. Oleh itu saudara, marilah kita menjadikan azam untuk sepanjang tahun ini, sepanjang tahun 2022 ini, kita sentiasa menambahkan ilmu kita. Sedikit pun tak mengapa saudara. Janji ada tambahan. Menuntut ilmu itu, kalau kita saudara keluar daripada rumah, waktu itulah saudara diiringi oleh para malaikat. Ingat saudara, ilmu itu tiada sempadannya dan tiada had usianya. Saya menggalakkan agar anda sentiasa berilmu. Bila kita warga berilmu, kita tidak akan terjebak dalam perkara-perkara yang tidak baik. Itulah sedikit culipannya dan kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman Saudara Hibil. Kata Saudara Hibil, pemikiran yang harmonis cenderung membangkitkan kecerdasan yang tertidur dalam diri kita. Jadi pemikiran kita yang harmonis, yang baik itu seringkali membangkitkan kecerdasan. Jadi baru kita terasa diri kita tu yang selama ini pemikiran yang tertidur dalam diri kita. Terima kasih Saudara Hibil atas culipan Mutiara Kata yang begitu berarti dan perkongsian kita pada malam ini, saudara. Baik. Seperti biasa, saudara, salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Saya tetap akan menyatakan dan berseru meminta dapat tak dapat soal lain. Sebab tadi saya dengar culipan ada kenyataan daripada sahabat saya, saudara Zamil Ibrahim. Marah betul dia bila soal isu KWSP ni tidak dilayani. Begitulah kita ni warga Marhain, saudara, sentiasa meminta. Yang kita pinta pun bukan hak orang lain, hak kita. Tapi tak dapat juga. Wallahualam bisawab. Saya pun tak tahu kenapa. Saudara? Dan saya ingin berpesan pada pimpinan negara, berhati-hatilah bila berbelanja. Jangan sampai negara muflis kalau kita berbelanja tanpa had. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah kenapa begini jadinya. Untuk mengetahui persoalannya, sabar dulu, kita santun pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Saudara boleh layari ini laman Pak Nazil ni di layar mayanya Nazil Hashim Muhammad untuk membaca, menatap karya-karya beliau. Layari Nazil Hashim Muhammad. Kata Pak Nazil, pergi berkelah hari Selasa di luar daerah bersama Bisan. Pemimpin berbalah sepanjang masa, rakyat marah, hidup terkesan. Kalau kita melihat pemimpin saling berbalah setiap waktu, yang terkesan ialah rakyat. Akhirnya rakyat akan marah. Kita mahu supaya pemimpin menyantuni kehidupan rakyat, saudara. Katanya lagi, kanan kiri rumah pangsa, tepi jalan pagar berduri. Mahasabah diri pemimpin bangsa, lupakan amalan, mementing diri. Jadi Pak Nazir juga berseru pada pemimpin. Jadi muhasabahlah diri masing-masing. Ketepikanlah soal kepentingan diri itu. Santuni rakyat. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun yang begitu indah, begitu bermakna. Saya juga menerima kiriman pantun dari sahabat kita, Saudara Nordin Malik. Ini anak muda perjuangan. Beliau sibuk dengan agronya. Siang tadi live di Esto Awani ada wawancara dengan beliau tentang bagaimana untuk memajukan industri pertanian moden ini. Dia bersama dengan Astro mengutarakan banyak penyelesaian yang dicadangkan. Mudah-mudahan apa yang disarankan oleh beliau itu mendapat santunan daripada pihak berwajib. Kerana antara cadangannya beliau kata kalau boleh biarlah dasar agro makanan ini dijadikan dasar agro makanan negara, dirombak tidak hanya di atas kertas. Ia harus perlu dilaksanakan. Bukan hanya kertas cantik atas kertas tapi tak terlaksana. Itu cadangan
Saudara Nordin. Dia kata perlu dirombak dasar agro makanan ni. Kemudian pimpinan juga harus menyediakan bajet untuk mengatasi masalah. Sebab negara sekarang ini berhadapan dengan masalah kekurangan makanan. Dan kepimpinan yang besar-besar ni hendaklah melakukan tindakan segera supaya menarik minat golongan muda mempelajari secara TVET, teknologi pertanian. Di samping itu bukan hanya TVET saya di sekolah juga, bermula di sekolah. Saya ingat dulu di sekolah dulu kita ada tanam tanaman, pohon-pohon dan sebagainya. Itu dalam pelajaran sains. Tapi saya rasa eloklah dimulakan di sekolah. Kita mendidik anak-anak kita supaya mereka mencintai menanam tanaman bermula dari awal. Kemudian bawa ke peringkat menengah, kemudian ke universiti. Dan universiti harus terus-menerus mengkaji bagaimana untuk memajukan pertanian moden ini. Itu saranan daripada Saudara Nordin yang saya dapat culipan mendengarnya tadi. Agak menarik. Nampak sangatlah beliau terus berjuang untuk memastikan anak muda kita ini tertarik dengan sektor pertanian moden. Dalam pantun yang dikirimkan oleh Saudara Nordin, beliau mengatakan pokok besar pokok renik sama cantik bunga-bungaan. Bencana alam makin kronik. Bersediakah kita menghadapi dugaan? Itu beliau mempersoalkan. Sekarang ni kita menghadapi masalah climate changes ataupun cuaca yang tidak menentu, perubahan cuaca. Dan katanya lagi, jangan dijolok sarang lebah, sakit disengat, tidak terhingga. Cuaca dunia kian berubah. Hidup terkesan tanpa diduga. Jadi kita harus bersedia ke arah menghadapi climate changes ataupun perubahan cuaca dunia ini, saudara. Dan kembalilah untuk menyantuni pertanian moden ini. Hubungi Saudara Nordin. Saya dah wawarkan beberapa malam dulu dengan iGrow-nya. InsyaAllah kita mendoakan agar lebih ramai lagi anak-anak muda melibatkan diri dalam sektor pertanian moden, saudara. Baik, usai pantun. Terima kasih Saudara Nordin, terima kasih Pak Nazil. Kita santuni sedikit gedung ilmu. Kerana orang tua-tua dulu sering berkata, pemimpin hendaklah sentiasa memegang pada syarak dan adat. Dan pemimpin mesti menjaga kemurnian sikap. Janganlah menjadi pemimpin yang angkuh. Kerana umat Melayu terdahulu mengharapkan agar pimpinan hari ini harus menjadi mereka yang bukan cacat. Pemimpin tidak mahu. Pemimpin terdahulu, orang tua-tua kita dahulu amat mengharapkan pemimpin hari ini dan masa depan bukan terdiri daripada pemimpin yang cacat. Kerana sebagai pemimpin yang cacat, kerjanya banyak pada yang jahat. Pikiran kotor, hati pun sesat. Memimpin tidak menuruti adat. Negeri rusuh, sengsara rakyat. Jadi negeri berceramuk. Rakyat jadi susah, sengsara. Kalau kita mendapat pemimpin yang cacat. Bukan cacat anggota, saudara. Yang cacat pemikirannya. Yang tidak dapat menyantuni satu isu dengan baik, yang hanya memikirkan tentang diri. Jadi akhirnya orang mencerca di laut dan di darat. Rakyat mencerca lah pemimpin begitu. Bila dijadikan pemimpin, maka besarlah mudarat. Dijadikan tua, dibenci umat. Dijadikan induk, dijauhi rakyat. Dijadikan tiang, tiada yang dekat. Siapa nak bersandar kalau pemimpin yang cacat? Bila memimpin, ini kata orang tua dulu, celaka yang dapat. Saudara, jadi kita harap agar anda nak cari pemimpin, carilah pemimpin tidak cacat pemikirannya. Kalau kita mencari pemimpin cacat, kita juga yang akan menderita. Kita sambung lagi malam besok. Terima kasih Tan Sri Johan Jaafar atas kiriman buku sebut. Baik saudara, sebelum saya memulakan seperti biasa, saya harus memberi peringatan. Ini nasihat peguam saya. Dia kata mesti saya bacakan supaya saya terhindar daripada segala musibah dan juga sebarang usaha-usaha yang dilakukan oleh orang katanya untuk mencomotkan saya atau mencemarkan saya dan sebagainya. Kata peguam saya kena beri peringatan siapa sahaja yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube atau mana-mana saja, maka anda harus bertanggungjawab atas suntingan itu. Saya tidak ada kena mengena dan tidak bertanggungjawab kerana saya tidak mampu untuk membuat sebarang pemantauan. Begitu juga mereka yang menghantar komen. Ada komen macam-macam saya tulis, itu adalah hak anda dan tanggungjawab anda, bukan saya. Jadi saya harapkan agar kita faham saudara,
Dan kena ingat, ini adalah pencerahan politik yang bermotifkan semata-mata untuk memberi pencerahan. Tiada lebih, tiada kurang. Bukan untuk mengangkat darjat ataupun untuk mengangkat sesiapa, untuk berkempen. Tidak. Untuk memberi pencerahan supaya warga kita ini berinformasi daripada culipan apa yang saya baca, apa yang saya dapat, teman-teman bercerita dengan saya. Itu saja yang saya lakukan, saudara. Dan ingat, saudara, pencerahan saya ini, prinsip kita adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Saudara boleh bersetuju dengan saya, saudara juga boleh tidak bersetuju dengan saya. Itu sahaja. Ya, saudara. Dan saya mengharapkan agar kalau saudara menghantar kiriman ataupun berbual ataupun berhujah sama-sama dengan saudara dalam laman ini, saya haraplah minta gunakanlah bahasa yang harmonis, yang baik. Ingat, saudara, bahasa bangsa kita bahasa yang harmonis. Kita tidak menyantuni orang dengan bahasa yang celupar, bahasa yang biadab. Jangan jadikan budaya sebegitu amalan kita. Saya tengok banyak kiriman kadang-kadang tu terdiri, saya yakin ini mungkin anak-anak muda yang marah, garang, bersemangat. Saya menyantuni, tetapi bagaimanapun saya harap janganlah kita mencerca, mencela dan sebagainya. Elakkan untuk mencela dan mencerca sama kita. Saudara boleh datang daripada mana-mana parti politik, tak ada masalah. Boleh mengutarakan pandangan, tapi bukan dengan hasrat untuk mencela. Kalau saya memberi pencerahan, saudara tak bersetuju, jangan pula dimaki hamun saya pula. Saudara, nyatakan pandangan, kita sama-sama berinteraksi secara baik, semuzakarah, demi untuk masalah kepimpinan negara kita ni. Lain tak ada, saudara. Sebab negara kita sekarang ni, saudara, memang saya pun tambah serun melihat keadaannya sekarang, saudara. Jadi sebab itu saya haraplah, saudara, kita bersopan santun bila kita berbicara ataupun saling kirim-mengirim. Saya seronok bila tengok anak-anak muda. Saya tahu ini mungkin bahasanya anak muda. Teman-teman yang seusia dengan saya, mereka jarang nak masuk culipan. Kadang-kadang salah ejaan. Maklum sajalah, mata pun dah kabur. Bak kata orang tua-tua dulu. Kulit dah kendor, mata dah kabur, uban berterabur, dah dekat dengan kubur. Itu kata orang Perak, saudara. Jadi kita harus sedar diri kita. Saya juga menginsafi, tak lama mana pun kita nak berada di dunia ini. Tak usahlah kita bergaduh, jangan kita berbalah hanya kerana satu isu politik. Tak ada mendatangkan hasil. Yang untung orang politik, mereka terus menjadi pemimpin, mereka terus mendapat pendudukan yang berlumayan. Kenapa kita pula nak berbalah-balah? Saudara sokong mana-mana parti, teruskan, tak ada masalah pada saya. Tapi jangan paksa saya untuk ikut anda. Saya ada pendirian saya, teman-teman kita yang lain juga ada pendirian masing-masing. Hormati pendirian mereka, santuni mereka, jangan sekali-kali kita memaki hamun. Itu je saya minta, saudara. Jadikanlah interaksi dalam media ini ataupun dalam halaman ini sebagai interaksi yang cukup harmonis. Saudara, hari ini alhamdulillah bahawa Kementerian Kewangan menyatakan bahawa harga semua jenis petrol, diesel tidak dinaikkan. Jadi kekallah. Harga RON 97 kekal RM3.07 seliter. Harga bagi RON 95 RM2.05 seliter dan diesel RM2.15 seliter. Kita mengharapkan kalau boleh turunlah, tapi nampak gayanya belum ada tanda-tanda, jadi kekal pada itu. Ini menurut kenyataan daripada Kementerian Kewangan, harga masih lagi tiada kenaikan, saudara. Dan yang agak merunsingkan, hari ini saya dapat kiriman daripada teman. Dia kata bahawa ini adalah laporan daripada agensi anti dadah kebangsaan. Saya melihat ni, saya unsing, saudara. Kerana anak-anak muda kita, saya anggap mereka sebagai anak-anak. Sepatutnya mereka adalah bunga bangsa yang harus menjelmakan dirinya untuk menjadi harapan masa akan datang. Tapi menurut laporan yang saya terima, walaupun pihak ini polis berusaha sedaya mungkin memberkas segala toke-toke dalang-dalang yang mengedah-dedah, banyak tangkapan dilakukan, tapi nampak gayanya gejala ini masih lagi belum berkurangan. Laporan saya dapat sejumlah 128,295 orang anak-anak kita, warga bangsa kita yang masih lagi terjebak dalam najis dadah. Pecahan yang saya dapat, di Kelantan ada 16,138 orang penagih. Ini yang paling tinggi. Kemudian di Terengganu 13,000,
Di Pahang ada 12,459. Di Selangor terdapat 12,170 penagih. Kemudian di Kedah ada 10,915. Di Perak ada 10,518, di Sarawak ada 8,604, di Sabah 7,963, di Pulau Pinang ada 7,857, di wilayah Persekutuan dan Putrajaya ada 7,663, Negeri Sembilan 7,117, di Melaka ada 6,589 dan di Perlis 1,778. Ini laporannya agak banyak saudara. Berusahalah kita bekerjasama dengan pasukan anti dadah kebangsaan. Kita berusaha untuk mementeras. Kita tidak mahu mereka ini menjadi mayat-mayat hidup. Lihatlah sendiri bagaimana peristiwa. Mereka ketagih dadah yang amat sangat. Nak mencari, nak mendapatkan bekalan. Sanggup. Ibunya sendiri dipenggal kepala. Ini kejadian yang amat menyayat hati. Punca lain tak ada, punca dadah. Jadi bersamalah kita. Jagalah anak-anak kita. Jangan mereka terjebak dalam najis dadah. Saya haraplah sangat-sangat agar penyakit penyalahgunaan dadah ini dapat kita benteras. Saya merayu sebagai orang warga emas. Saya mahu melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita ini tidak menjadi penagih dadah dan mereka akan menjadi seorang pemuda yang mempunyai wawasan yang akan membina kehidupan. Mereka akan mendirikan rumah tangga, ada warisan, generasi akan datang. Saudara. Dan usai dadah ni masalah COVID-19, virus corona masih lagi saya nampak agak membimbangkan apabila saya melihat laporan-laporan banyak serangan virus corona ini telah berlaku di sekolah-sekolah pula. Kerana terdapat 99 pelajar Maktab Mahmud Tobiah iaitu di Pendang, Kedah. 99 orang disahkan positif COVID-19. Ini katanya melibatkan kluster dah penyarum. Kerana menurut Esko Kesihatan dan Kerajaan Tempatan Kedah, Datuk Dr. Muhammad Hayati, kes positif itu mula dikesan selepas terdapat beberapa pelajar perempuan mengalami gejala batuk dan demam. Jadi serta disiasat apa semua, dilakukan saringan, maka disahkan ada positif dadah. Jadi bagaimanapun setakat ini dikata majoriti pelajar-pelajar disahkan COVID-19 adalah pelajar perempuan, manakala hanya beberapa orang saja merupakan pelajar lelaki. Beliau menurutnya kes positif membabitkan pelajar asrama dijangka bertambah selepas ujian saringan diketahui pada hari inilah sepatutnya. Jadi ketika ini pelajar yang dapati negatif dibenarkan pulang ke rumah masing-masing dan pelajar yang belum dapat pesan mereka dipakaikan gelang merah jambu dan dikuarantin di asrama. Jadi sekolah Maktab Mahmud Tobiah. Kemudian pada hari Selasa lalu Kedah mencatatkan peningkatan mendadak kes COVID-19 sebanyak 403 kes berbanding hanya 268 kes pada hari Isnin. Jadi menurut Dr. Muhammad Hayati, penduduk Kedah dinasihatkan supaya mematuhi prosedur operasi standard. Sementara itu, saudara, di Sandakan pula. Sebentarnya, saudara Kuele berhubung dengan ekonomi kita. Sebentar sikit lagi saya nak santun ni. Sementara itu, di Sandakan tercetus pula kluster baru di Sabah. Kerana Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Masidi Manjun, dia kata satu lagi kluster COVID-19 membabitkan institusi pendidikan dikesan. Kluster itu di Jalan Pertukangan di Sandakan, membabitkan pelajar asrama di Sekolah Menengah Kebangsaan Sandakan. Kes indeks adalah seorang pelajar asrama, dia mula dengan seorang berusia 16 tahun yang mula bergejala pada 16 Januari. Seterusnya menjalani ujian pengesanan COVID-19 dan disahkan positif. Jadi saringan juga mengesan kontak rapatnya. Dan sehingga ini berjaya mengesan 72 pelajar yang positif COVID-19. Dan sebelum itu, saudara, di Kota Baru, kluster baru dikesan juga di dua sekolah, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Tambunan pada Sabtu lalu dan Sekolah Menengah Kebangsaan Ranau. Dalam pada itu, Datuk Masdi berkata 242 kes baru dicatatkan di Sabah hari ini. Itu meningkat 41 orang, saudara. Jadi sebanyak 15 daerah mencatatkan kes satu angka dan 6 daerah tidak merekodkan sebarang kes baru. Jadi jumlahnya adalah 238 kes, saudara. Dan
Jadi ini pula di Negeri Sembilan. Laporan saya dapat bahawa laporan FMT 56 orang disahkan positif COVID-19 di sekolah menengah Sains Tuanku Munawir di Semban. Saudara, sekolah menengah Sains Tuanku Munawir merupakan antara sekolah terbaru yang ditutup selepas 56 warganya disahkan positif. Pengurusi Jawatankuasa Bertindak Kesihatan Alam Sekitar Koperasi dan Kepenggunaan Negeri S. Wirapan berkata kes itu mencetuskan kluster baru iaitu kluster pendidikan Jalan Sikamat. Bagaimanapun mereka yang disahkan positif telah dihantar ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di Tampin. Dalam kluster ini seramai 227 individu telah disaring termasuklah warga sekolah serta kontak rapat. Jadi seramai 171 individu lain pula nampak agaknya negatif. Jadi saya harap agar pelajar-pelajar menjaga kesihatan ibu bapa. Sekarang ni bila sekolah tutup, ambil anak-anak kita lakukan kuarantin di rumah. Dan sesuatu benda yang agak mengganggu fikiran saya apabila Mufti Negeri Perlis Dr. Mazhar dia menuntut agar Kementerian Kesihatan segera membuat kajian berhubung dengan pemberian tambahan dos penggalak apa semua. Katanya sebab ini melibatkan ayahanda beliau. Dr. Mazhar kata dah seminggu lebih bapanya sekarang terlantar di hospital kerana selepas dos ketiga beliau mula muntah dan menjadi sangat lemah. Jadi sebab itu dia kata dia tidak menuduh dan mengharap agar Kementerian Kesihatan segera melakukan kajian. Saya nampak sekarang ni gejala COVID-19 ini masalah dos itu dan ini dah jadi isu yang yang begitu tular di media sosial sehingga kan hari ini seorang lelaki yang ditemui pengsan daripada mulanya saudara di sebuah restoran ketika bersarapan di Bukit Sentosa. Menurut laporan saya dapat bahawa kata Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, ini polis mengesahkan lelaki dilaporkan rebah ketika bersarapan di sebuah restoran di Bukit Sentosa, Rawang. Akhirnya beliau meninggal dunia. Tapi kalau ikut laporan polis, dia kata bahawa kejadian itu berlaku pada 7 pagi ketika Allahyarham mengambil sarapan. Kalau 7 pagi tidaklah, belum lagi mengambil vaksin dan sebagainya. Jadi sebab itu pihak polis menurut Tuan Arsyad Kamarudin selaku Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, dia minta supaya janganlah kita menularkan satu benda yang belum pasti. Memanglah gambar pengsan dan terus meninggal dunia itu satu betul-betul yang mengemparkan. Tapi bukanlah berpunca. Puncanya biarlah pihak berkuasa, pihak hospital menentukan. Jadi pihak polis mengharapkan agar kita jangan menularkan sesuatu yang belum pasti. Berita yang tak sahih jangan kita tularkan. Yang ini menjadikan kegemparan pada rakyat. Tak elok, saudara. Kerana menurut Arsyad, mayat mangsa dibawa ke Jabatan Perubatan Forensik Hospital Kuala Kubu Baru untuk ujian saringan COVID-19 dan dilakukan bedah siasat. Hasil ujian saringan dilakukan mendapati lelaki yang meninggal dunia itu negatif COVID-19 dan pihak doktor mengesahkan punca kematian disebabkan oleh sakit jantung kronik. Siasatan awal polis mendapati tiada unsur-unsur jenayah dan kes itu diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Ya. Sebab itu bagaimanapun saya juga bersimpati dengan saranan daripada Presiden UMNO Datuk Seri Hamidi kerana beliau mengatakan bahawa kisah layanan buruk dialami oleh seorang jemaah umrah yang positif COVID-19 berusia 68 tahun semasa menjalani kuarantin di sebuah hotel di Ibu Negara adalah satu perkara yang amat serius. Rupanya waktu mereka di kuarantin itu ada perkara yang terjadi. Kerana jemaah umrah itu mendakwa dia terpaksa membayar kos bilik hotel sebanyak RM500 sehari. Itu yang berat tu. Dan tidak menerima sebarang rawatan sepanjang menjalani kuarantin di hotel berkenaan. Ini kenyataan daripada Presiden UMNO. Dia kata jemaah umrah warga emas sebut turut mendakwa tidak dibekalkan dengan sebarang ubat-ubatan walaupun menghidap penyakit kencing manis dan darah tinggi. Kalau dah di kuarantin dia sediakanlah ubat. Dah begitu dikenakan sampai RM500 sehari. Saya pun terkejut. Dia seterusnya mendakwa tidak dapat memasuki pusat rawatan dan kuarantin COVID-19 PKRC di MAEP Sedang atau Hospital Sungai Buloh kerana alasan telah penuh.
Jadi menurut Presiden UMNO, Kementerian Kesihatan perlu mengambil berat tentang pendedahan ini. Jika benar seperti diberkatakan, tindakan segera perlu diambil untuk memperbetulkan keadaan. Apa yang dibimbangi sebenarnya ramai jemaah umrah yang menjalani kuarantin tersebut turut berdepan nasib yang serupa, dan itu tidak sepatutnya berlaku kerana amat tidak berperi kemanusiaan. Jadi jika perlu, perbanyakkanlah PKRC supaya jemaah umrah kita ni dapat bantuan secukupnya selepas mereka pulang daripada menunaikan ibadah, kerana kita tidak mahu ada pihak mengambil kesempatan. Saya melihat secara kadang-kadang banyak pihak mengambil kesempatan kepada jemaah kita. Balik daripada umrah, tiba-tiba diminta supaya kuarantin, duduk di hotel. Jadi kena bayar pula lagi. Kenapa membuat satu tindakan sebegitu? Jadi bagaimanapun katanya kita agak keliru. Ini kenyataan Datuk Zahid. Dia kata bagaimanapun kita agak keliru dalam hal kos kuarantin jemaah umrah, kerana seorang Menteri Jabatan Perdana Menteri pada 4 Januari lalu pernah mengumumkan sebaliknya. Menteri kata tak kena, tapi yang ini kena. Jadi ternyatalah kisah yang dialami oleh jemaah umrah itu seperti yang dilaporkan oleh pihak media sangat bercanggah berbanding dengan apa yang diumumkan oleh Menteri berkenaan. Saudara, ini keadaannya, saudara. Baik, usai cerita COVID, warga emas kita, warga yang umrah itu kena kuarantin. Saya haraplah perkara ini dapat segera diselesaikan oleh Kementerian Kesihatan. Jangan dibiarkan perkara ini berlarutan. Warga semakin bimbang. Dan sekolah-sekolah, jadi Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi, sila pastikan semua sekolah-sekolah ini selamat. Anak-anak dia tak tahu. Mereka cuma tahu batuk, demam. Akhirnya disahkan positif. Cucu saya dulu pun begitu juga. Saya ada seorang cucu pergi sekolah. Dia tak tahu, balik-balik disahkan positif. Kan kelang kabut jadinya. Nasib baiklah, alhamdulillah dah beransur baik. 2 orang cucu saya, saudara, yang pergi sekolah, balik daripada sekolah kena COVID, positif. Dan sekarang ni di rumahnya mak dia pun tadi dia buat test tak tahu lagi macam mana. Bapanya pun kena jangkitan. Jadi kita risau. Anak-anak ni mereka tak berdosa. Jadi Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan mesti melaksanakan sepenuhnya saringan. Kalau tak perlu, tutup dulu. Tak perlu dipaksa anak-anak ni ke sekolah. Kita dah ada dah dulu pelajaran dari rumah dan sebagainya. Terus laksanakan juga. Jangan jadi kelang kabut. Menyusahkan. Bila dah jadi macam ni, jadi saya haraplah saudara ini Jidin ni, janganlah kita keterlaluan memaksa rakyat yang akhirnya terjerut dengan masalah. Dan di Sabah juga sekarang ni saya nampak, saya ini laporan kesan daripada apa yang berlaku hari ini, saya melihat ini satu benda yang serius. Kerana kadar pengeluaran beras di Sabah, kabarnya jatuh ke paras terendah. Ini hanya 74,000 tan metrik saja, berbanding keperluan rakyat Sabah memerlukan beras sejumlah 400,000 tan metrik setahun. Timbalan Ketua Menteri Jeffrey Kitingan berkata Sabah terpaksa mengimport kira-kira 320,000 tan metrik beras bagi memenuhi keperluan. Ini mengertinya sekarang ni Sabah mengalami masalah krisis makanan yang saya dah nyatakan. Kalau saudara lihat berbulan-bulan dulu pun saya dah katakan mesti ada food bank, mesti ada simpanan beras. Sekarang ni saya nampak apabila petani-petani di Sabah cuma mampu mengeluarkan sekitar 74,000 tan saja berbanding 400,000 yang diperlukan. Jadi padi adalah tanaman ruji di Sabah, tapi pada tahun 2020 tahap sara diri pengeluaran beras jatuh ke paras terendah, iaitu 22.81%, satu angka yang tidak pernah kita lihat sejak tahun 1980-an. Jadi sebab itulah dia terpaksa mengimport sejumlah 320,000 tan beras di Sabah. Jadi kerana itu beliau mengharapkan agar pertanian moden sebagaimana yang diusahakan oleh Saudara Nordin Malik itu dapat terlaksana sepenuhnya kembali. Dulu kita ada pesta menuai lah dan sebagainya. Tapi hari ini nampak gayanya pesta menuai pun tak ke mana. Kalau begitu keadaannya, katanya lembaga berkenaan akan mengawal selia dan merancang pembangunan serta penambahbaikan industri untuk mencapai sasaran tahap sara diri 60% berbanding 22.81. Ini sebab beliau menekankan kepada sektor pertanian dan perikanan, saudara.
Bagaimanapun, ini masalah lagi ni. Ini di Sabah, di Sarawak pula ni. Seorang rugi rumah. Ini saudara harus berhati-hati kalau saudara dihubungi oleh seorang wanita bernama Mastura. Berhati-hati. Ini scam. Seorang suri rumah kerugian lebih 87,000 termasuk wang simpanan dalam tabung haji selepas diperdaya oleh Makau Scam. Kononnya dikenakan waran tangkap. Pemangku Ketua Polis Daerah Sibu, Colin Babat, dalam kenyataannya berkata mangsa berasal dari perkampungan nelayan di Igan, bahagian Mukah. Dia buat laporan di Balai Polis Pusat Sibu semalam. Katanya kejadian bermula selepas suri rumah berusia 50-an itu menerima panggilan daripada seorang wanita bernama Mastura yang kononnya mendakwa nama suri rumah itu digunakan untuk membuat tuntutan insurans. Ini katanya. Jadi sebab itulah dia akan ditangkap dan sebagainya. Dia takut. Jadi dia minta supaya wanita tersebut memindahkan akaunnya ke akaun yang lain. Akhirnya lebuh RM61,000. Wangnya serta juga wang yang ada dalam simpanan tabung haji. Dia saudara berhati-hati saudara sekarang ni. Dan Colin berkata kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Dan beliau berharap agar warga sentiasa berhati-hati dengan mereka yang melakukan scam ini. Jadi persoalan sekarang ni, dah lepas scam, saya timbul persoalan, mestikah kita mengambil pekerja asing dalam keadaan sekarang? Kerana saya nampak, saya selalu katalah, bab-bab mengambil pekerja asing ni, ini perniagaan hamba abdi. Masih ada lagi saudara. Di dulu kalau tengok filem Piramli, wow, meniaga orang lebih untung daripada meniaga unta. Sebab katanya sekumpulan agensi pekerja Bangladesh, dia menggesa Perdana Menteri negara itu memastikan tiada sedikit terlibat dalam penghantaran tenaga kerja ke negara ini. Sebenarnya Malaysia telah pun menamatkan pembekuan terhadap pengambilan pekerja Bangladesh bulan lalu dan difahamkan terdapat 25 agensi pekerjaan Bangladesh dan 25 sub-ejen terlibat dalam pengambilan tenaga kerja baru untuk negara Malaysia ini. Saya 3 malam ke 4 malam dulu saya dah kata bila Menteri Sumber Manusia mengatakan bahawa 28,000 ke 38,000 pekerja asing nak dibawa masuk. Apakah keperluannya? Jadi dalam surat tersebut kepada Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina pada 13 Januari, Persatuan Agensi Pengambilan Pekerja Antarabangsa Bangladesh, BAIRA, dia menggesa supaya Perdana Menteri menghalang pembentukan sindiket yang menghantar pekerja negara itu bekerja ke negara ini. Barulah saya dapat tahu bahawa seorang pekerja itu terpaksa membayar wang yang besar saudara. Pada tahun 2016 hingga 2018, terdapat 274,000 pekerja direkrut dari Bangladesh. Dan mekanismenya, kos rekrut pada mulanya ditetapkan pada TK37,000 iaitu RM1,800. RM1,800 seorang saudara yang dikenakan untuk kalau nak rekrut. Tapi kemudian dinaikkan kepada RM7,800. Ini ejen ni. Itu saya kata meniaga hamba abdi ni saudara. Kemudian setiap pekerja pula memberlanjakan purata taka RM350,000 iaitu RM17,060 untuk bekerja di Malaysia. Jadi saya rasa dalam keadaan begini kita janganlah kita mengeksosiasikan dengan tindakan. Saya nampak tidak ada tak ada kemanusiaan lah. Dan waktu yang sama tidak ada keperluan. Tak ada keperluan pun saya nampak untuk kita membawa pekerja lagi. Kita dah ada negara kita ni, biarlah rakyat kita bekerja dulu. Beri pastikan rakyat kita bekerja. Sebab mereka yang datang ni bukannya bekerja sektor pertanian saja. Banyak sektor yang lain. Akhirnya bercelaru. Sebab itu saya rasa, saya tengok dia mendakwa sehingga 24 juta. BAIRA mendakwa sedikit menyeleweng sekurang-kurangnya taka 600 masuk crore, iaitu 293 juta ringgit yang menggunakan pemeriksaan kesihatan yang tidak diperlukan oleh 1,200,000 pekerja Bangladesh. Dalam keadaan begini saya haraplah agar pihak berwajib dapat melihat secara serius. Sebab tadi pun saya dapat juga kiriman, ada syarikat-syarikat yang mendapat kelulusan untuk membawa tenaga dan mereka ini mengenakan bayaran yang agak tinggi. Ini sebab saya katakan perniagaan hamba abdi. Kesian. Bayangkanlah kalau benda itu berlaku pada kita, mereka yang datang terpaksa
gadai tanah, cari duit, nak bayar untuk dapat bekerja. Tapi akhirnya kadang-kadang datang sini dihampakan apabila gaji pendapatan mereka tidak mencukupi untuk membayar. Kalau sampai dalam RM17,060. Itu kenyataan yang saya dapat hari ini, saudara. Saya haraplah agar pihak berkuasa, khususnya pihak immigration, pihak Kementerian Dalam Negeri, Perdana Menteri melihat benda ini. Memang kita perlukan tenaga pekerja, tetapi berhati-hati. Pastikan dulu sektor-sektor mana yang diperlukan dan mana yang warga kita boleh bekerja. Tapi kadang-kadang kita tak cerita. Sebab itu saya bersetuju dengan saranan Saudara Nordin. Kita beri pendidikan agar anak-anak muda kita ni. Memang anak-anak muda kita sekarang ni banyak jadi bawa Grab food dan sebagainya. Saudara. Dan saudara, itu bab penaga asing. Tapi hari ini saudara, kita melihat satu benda yang sangat mengecewakan. Apabila saya mendapat laporan, negara Indonesia telah pun menerima kemasukan untuk bulan ini saudara, pelaburan daripada United Arab Bersatu, UAE, sehingga mencecah 270 bilion pelaburan. Kerajaan daripada pelabur daripada Arab. Sebab itu saya kata, ini kita punya menteri ni ataupun duta kita buat apa? Yang kita lantik mereka jadi duta untuk negara Timur Tengah. Berapa pelaburan masuk? Nil. Yang dulu katanya Azwin Ali pergi ke Timur Tengah konon nak untuk tubus pelabur-pelabur datang melabur ke Malaysia. Nil. Indonesia mendapat pelaburan daripada UAE sejumlah 270 bilion. Pada Jun 2020, 93.5 bilion. Mac 2021, 41 bilion. November 2021, 134 bilion. Jadi negara kita ni apa? Pocik elek. Apa menteri buat? Tak ada pelabur datang. Semua tumpu ke Indonesia. Malu kita saudara. Sedangkan negara kita ni mempunyai prasarana yang lebih baik untuk pelabur-pelabur. Kenapa benda ni boleh berlaku? Apa yang dilakukan oleh menteri kita untuk menarik pelabur-pelabur? Malah yang ada dalam negeri pun dah pindah ke negeri-negeri lain. Kenapa begitu? Saya tidak yakin hanya alasan COVID-19. Sebab bila mereka melabur di Indonesia pun ada juga COVID-19. Saya tak nampak alasan tenaga pekerja. Sebab di Indonesia tenaga pekerja, kita pun ada juga tenaga pekerja. Malahan tenaga pekerja kita mahir. Tapi bila mendengar laporan daripada World Bank, dia mengatakan tenaga-tenaga kita, education kita ni tidak menepati sasaran katanya. Dan hari ini Presiden Jokowi merasmikan upacara pecah tanah pembinaan projek pusat industri hijau berhampiran dengan negara kita dekat Kalimantan saja. Sebelah menyebelah saja, iaitu yang dinamakan Nusantara, itu cadangan ibu negara baru Indonesia di Nusantara. Di kabarnya pembangunan kawasan industri hijau tersebut bakal menelan belanja sejumlah USD 132 bilion, iaitu 551 bilion untuk membangunkan pusat industri hijau, dan pelabur-pelabur datang daripada negara Arab dan negara Cina. Kenapa kita ketinggalan? Kenapa boleh begitu? Dan seperti saya katakan semalam pun Datuk Seri Najib menzahirkan rasa kecewa yang teramat beliau apabila mendapati Massachusetts Institute of Technology yang saya sebut semalam dari Amerika Syarikat dan Universiti Tsinghua memilih Indonesia bukan Malaysia untuk menubuhkan kampus universiti bersama mereka, iaitu di Denpasar di Bali. Kita ada prasarannya. Jadi kata Datuk Najib agak mengecewakan dengan pengumuman bahawa Massachusetts Institute of Technology itu melaporkan ranking nombor 1 dunia dari Amerika Syarikat dan Universiti Tsinghua. Ranking yang ke-17 telah memilih Indonesia dan bukannya Malaysia untuk menubuhkan kampus universiti bersama. Katanya Malaysia mampu menjadi hub pendidikan antarabangsa dengan kewujudan universiti tersohor dari luar negara yang sepatutnya akan menambah lagi keyakinan pelajar kepada negara kita. Yang menurut Datuk Najib, kewujudan kampus universiti antarabangsa di negara ini membolehkan pelajar tempatan meneruskan pengajian dengan kos yang rendah, sekaligus menjadi pusat bagi pelajar dari rantau Asia dan dunia untuk datang belajar ke sini. Jadi selaras itu, 11 kampus universiti antarabangsa telah ditubuhkan
sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri, iaitu daripada tahun 1995 hingga 1999. Terdapat 11 kampus bertaraf antarabangsa. Ini selaras dengan hasrat kerajaan Barisan Nasional dahulu bagi menjadikan pendidikan berkualiti sebagai landasan untuk meningkatkan modal insan yang kreatif, inovatif dan berkemahiran tinggi yang akan meningkatkan daya saing negara. Tapi sekarang ni nampak gayanya keadaan dah berubah. Beliau sebenarnya menyokong cadangan bekas Perdana Menteri keempat, iaitu Dr. Mahathir, untuk bekerjasama dengan Universiti Tsukuba Tokyo untuk mendirikan kampus di Selangor atau Kedah. Namun seolah-olah tiada lagi perkembangan baru sejak itu berkenaan dengan rancangan Universiti Tsukuba daripada Jepun. Kononnya dulu ada cadangan, tapi tak ada. Jadi diharapkan agar Menteri Pendidikan Datuk Saudara Muhammad Razi Jidin dan Datuk Noorani Menteri Pengajian Tinggi berusahalah untuk menarik Universiti Tsukuba dan universiti terkenal dunia mendirikan kampus mereka di Malaysia. Ini keadaan saudara. Dan sebab itu kalau kita bercakap saudara, kalau kita tak bercakap benar, kita akan orang marah pada kita. Jadi kalau kita mengkritik, orang bagi warning macam-macam. Tapi kalau kita berbohong, okey pula. Apabila kita cakap bohong, lebih disenangi keadaan sekarang saudara. Dan kalau kita yes boss, ya boss, ya boss, akhirnya apa jadi? Orang pemimpin sukalah. Tapi negara, rakyat berada dalam keadaan yang bagaimana? Sebab saya dapat kiriman, ni cerita lama ni sebenarnya, tapi elok saya wawarkan sekali lagi. Iaitu kiriman kepada saya, dia kata keadaan sekarang ni negara kita semakin tertekan. Kerana bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyentuh beban kewangan yang semakin besar perlu ditanggung kerajaan untuk emolumen dan bayaran pencen. Jadi akhirnya ramai netizen memberi ulasan. Di antara ulasan yang tepat dan terbaik, kata pengirim bersama saya, dia kata pencen paling membebankan sebenarnya kepada politikus, bukan kaki tangan kerajaan. Pencen kepada politikus yang bergaji besar, malah allowance lebih tinggi dari gajinya. Seperti jawatan, Timbalan Perdana Menteri lah, Menteri Besar, Ketua Menteri, Menteri, Esko, Ahli Parlimen, Ahli Adun. Gaji mereka terlalu tinggi, berbeza dengan kaki tangan awam. Jadi kerana itu sepatutnya diusahakanlah supaya dikurangkan. Ini kiriman sudah kata mohon dinyah senaraikan. Saya kata tak boleh lah dinyah senaraikan. Tapi penjawat awam juga perlu diberi perhatian. Jadi nampak sekarang ni kalau kita tengok, ni cuba dikata contoh emolument untuk menteri kabinet saja. Sekarang ni kita menteri kabinet itu ramai. Menteri Timbalan Menteri. Ada 70 lebih, saudara. Gaji pokok je dah 18,000. Allowance kerajaan 10,000. Allowance perumahan dekat-dekat 10,000. Allowance wakil rakyat ada 10,000. Allowance parkir ada 5,000. Dan kepelbagaian. Akhirnya seseorang menteri, timbalan menteri itu boleh dapat lebih kurang 50,000. Begitu juga mereka yang bekerja sebagai pengurusi, bertugas sebagai pengurusi JLC pun 30-40,000 juga. Jadi kaki tangan kerajaan melihat saja. Sedangkan mereka lebih berkualiti, mereka berkelayakan. Sebab itu sekarang ni kerajaan terpaksa menanggung emolumen yang agak tinggi. Kena cari jalan, dikurangkan. Kita mengharapkan agar reshuffle atau pembentukan baru kabinet ni dilaksanakan, tapi belum dengar cerita lagi. Jadi kalau boleh kurangkanlah jumlah menteri itu. Dikurangkanlah. Saya nampak menteri-menteri yang ada pun tak ada penambahan, tak ada penambahbaikan. Kalau mereka tidak perform, tak payahlah. Itu keadaannya. Saudara. Baik, saudara, kita masuk sedikit bab politik. Sekarang ni, memang semua orang dah tahu. Banyak orang mengatakan bahawa 5.7 juta nama pengundi berusia 18 tahun. Itu tak betul. Pengundi berusia 18 tahun ke atas. Yang 18 tahun itu tak ramai. Setiap tahun kita mempunyai lebih kurang kependudukan negara lebih kurang 400,000. Kalau usianya 18 tahun, 18, 19, 20, 21. 4 tahun saja. Yang dulu tidak mendaftar sebagai pengundi. Sebab kita punya pindaan baru, kalau 4 kali 4 baru 1.6 juta. Tapi angka jadi 5.7 juta itu menyeluruh kerana banyak juga pengundi-pengundi yang selama ini tidak mendaftar. Apabila pelaksanaan pengundi berdaftar secara otomatis, maka itu menjadikan 5.7. Jadi sebab itu diharap semua warga kita dapat melayari
pautan https://www.spr.com untuk melihat dan menyemak kedudukan anda dalam internet, apakah nama anda telah pun disenaraikan. Dan hari ini banyak orang bercakap tentang Johor. Saya harus bercakap juga. Saya mendapat khabar, saudara. Saya dapat khabar bahawa Johor bakal mengadakan pilihan rayanya. Dia tempoh 60 hari. Katalah dalam minggu depan kalau dibubarkan Parlimen Dewan Negeri, 60 hari dari minggu depan, mana Februari, Mac atau April, Johor akan mengadakan pilihan raya negerinya. Banyak orang tuduh macam-macam. Lebih DAP kata bahawa UMNO ni tergila-gila mahukan perikatan pilihan raya negeri. Itu kata pemimpin DAP Johor. Kemudian Amanah pun kata begitu juga, hendakkan kuasa, mabuk kuasa dan sebagainya. Sebenarnya tak ada, isu itu tak timbul. Isunya apabila kerajaan pimpinan Datuk Hasni dalam keadaan yang terlalu rapuh dan boleh lumpuh, saudara. Kerana dia cuma ada 28 kursi, berbeza dengan pembangkang 27. Kalau berlaku scheme of thing yang saya katakan, maka runtuhlah kerajaan itu. Jadi dalam keadaan ini, lebih baiklah diadakan pilihan raya untuk menyelesaikan once and for all demi untuk kestabilan politik di negeri Johor. Jadi bukan siapa nak mengampas kuasa, tak ada keperluan. Bagi saya lah, saya melihat lebih baik dah selesaikan masalah Johor ni, kerana kedudukan yang rapuh, teramat rapuh. Paling tidak pun Perdana Menteri sekarang ada 114 daripada 220, mana dia ada lebih kurang 4 kursi sokongan. Tapi kalau 4 tarik diri pun runtuh juga. Paling tidak dia ada 4, sedangkan di negeri Johor 1 saja. Ini keadaan membuatkan kestabilan politik kita ni dah jadi haru biru, saudara. Akhirnya pelabur pun tak ada keyakinan. Rakyat tiap-tiap hari bercakap soal politik, bukan lagi nak bercakap soal bagaimana nak membangunkan ekonomi, nak cari bangun ekonomi. Macam mana nak buat kerja pun tak ada, peluang pekerjaan masih belum diwujudkan. Rakyat masih lagi menuntut supaya segeralah diberi tentang pengeluaran wang simpanan pekerja KWSP, masih lagi berdegil. Jadi dalam keadaan begini, saya rasa adalah lebih baik supaya Johor selesaikan masalah politiknya, adakan pilihan raya untuk 5 tahun akan datang, stabilkan dulu. Siapa nak jadi menteri besar, siapa nak memimpin, itu terpulang pada rakyat. Pulangkan kembali kepada rakyat. Pulangkan kembali kepada rakyat supaya mereka dapat menyatakan siapa yang perlu mentadbir negeri Johor. Itu yang paling penting bagi saya lah. Dan seperti mana saya harus menyambung late semalam, kedudukan untuk Parlimen di Batu Pahat, negeri Johor. Dalam pilihan raya yang lalu, Parlimen Batu Pahat dimenangi oleh calon daripada PKR, iaitu Saudara Muhammad Rashid Kasnon. Ini saya ingat beliau bukan PKR lah, Parti Keadilan. Kemudian dia masuk bersatu dan sebagainya. Dia dapat 45,929, mengalahkan calon daripada Barisan Nasional Halizah Abdullah cuma dapat 28,000. Besar undi tu. Untuk menang susahlah. Tetapi bagi untuk kerusi penggaram juga sukar, kerana pengundi bukan Melayu situ ramai. Dulu King Beng Kwan Barisan Nasional cuma dapat 9,600 dan Gan Pek Cheng daripada PKR dapat 17,000. 8,000 beza tu. Walaupun ada calon PAS Misran Samian, dia cuma dapat 5,185, hilang wang pertaruhan. Itu bagi kawasan penggeram. Tetapi di Senggarang, ini agak ada ruang boleh menang untuk Barisan Nasional kalau betul-betul calonnya. Kerana dalam pilihan raya dulu, kursi Senggarang, Saudara Zaidi Jaafar dari Barisan Nasional dapat 9,759. Calon daripada PKR Khairuddin Rahim, dia dapat 10,568. Jadi artinya bezanya cuma 900 lebih kurang saja. Dan calon daripada PAS Dr. Muhammad Ramli dapat 2,699. Kalau kena gayanya, kalau berlaku 3 penjuru antara PAS, UMNO dan juga PKR, saya berkeyakinan bahawa calon Barisan Nasional boleh menang di Senggarang. Kawasan lain tak payahlah. Begitu juga di Rengit N25, di Rengit ini kawasan UMNO. Dia dapat 9,642
saudara Ayub Jamil mengalahkan Malik Faisal PKR cuma dapat 5,400. Calon PAS saudara Mat Tumiran Ahmad dapat 2,313. Kalau dia campur dua tu pun masih belum mampu untuk mengalahkan undi yang diperolehi oleh Barisan Nasional. Jadi kedudukannya untuk dalam Parlimen Batu Pahat, konsentrate lah. Penggaram tu biar kalah. Saya. Kemudian bagi kawasan Simpang Renggam. Simpang Renggam ini kalau parlimennya Dr. Mazli dia dapat 18,157 mewakili parti PKR. Dan mengalahkan calon Barisan Nasional Liang Tek Meng 14,682. Dan Haji Juri daripada PAS dapat 2,983 hilang wang pertaruhan. Saya lihat bahawa pengundi bukan Melayu menjadikan undi penentu. Jadi pimpinan di Simpang Renggam harus melihat. Tapi bagaimanapun untuk di Macap, Don Macap, saudara Abdul Talib Abu Bakar dari Barisan Nasional dia menang. Dia dapat 9,375 mengalahkan Haji Ahmad Ahem 8,971. Tapi berhati-hati, kursi ini bukanlah kursi yang boleh dianggap selamat kerana calon PAS Azli Syam dia dapat 1,630. Walaupun hilang wang pertaruhan, kalau campur dua tu di situ ada lebih kurang 10,500. Sedangkan calon Barisan Nasional cuma ada dapat 9,375. Ini di kawasan Macap. UMNO bahagian Simpang Renggam harus berhati-hati, jangan rasa mudah boleh menang. Ini di Macap saudara ya. Kemudian di Layang-Layang. Layang-Layang pun ini bukan satu kursi yang selamat. Kena kerja keras kerana calon Barisan Nasional yang lalu On Hafiz Ghazi dia dapat 7,449 mengalahkan calon daripada PKR Cikgu Murugan bukan Melayu iaitu 7,055. Majoritinya terlalu sedikit iaitu 390 lebih saja majoritinya. Sedangkan waktu itu juga calon daripada PAS Haji Jubri dia dapat 1,339 walaupun hilang pertaruhan tetapi 1,300 kalau campur dengan PKR tu dah 8,000 lebih. Sedangkan UMNO Barisan Nasional cuma dapat 7,449. Ini untuk kerusi di Macap. Bagi kursi di Layang-Layang saudara. Bagi Parlimen Keluang, ini kawasan ni PKR Keluang ni tak ada ruang. Calon Barisan Nasional dapat 24,000. Gan Pek Siu BN, calon PKR Wong Shuki dia dapat 47,000. Tinggi saudara. Tak payahlah nak buat kerja. Ini kawasan pengundinya yang majoritinya adalah bukan Melayu. Sebab itu di mahkota pun walaupun saudara Mat Jaiz Sardi ini bekerja keras, dia cuma mampu mengumpul 17,839 undi. Kalah kepada saudara Mat Said Jonit daripada PKR dapat 19,507 dan sekitar 1,000 lebih. Namun begitu PAS sebelah Najib dia dapat 3,092. Tetapi di Sembrong, saya ingat besok kita cakaplah pasal Sembrong. Saudara, itulah kedudukan di Johor. Kita sambung lagi malam besok kedudukan yang saya bagi pencerahan. Yang paling penting saya melihatkan bahawa tak boleh nak katakan UMNO ni gila kuasa. Tapi perlu diadakan pilihan raya supaya diselesaikan agar ada dapat satu kerajaan yang mantap, yang tidak rapuh. Sekarang ni Datuk Hasni mentadbir dengan keadaan yang cuma satu kursi saja saudara. Nak buat ini perancangan dan sebagainya, kalau tarik sokongan, katalah sekarang ni Tan Sri Muhyiddin daripada Bukit Gabir, Adun Bukit Gabir, dia tarik sokongan. Habis. Itu keadaannya sekarang ni. Jadi saya mengharapkan agar pilihan raya di negeri Johor dapat diadakan sesegera mungkin untuk mententeramkan keadaan. Dan ini tidak dinafikan oleh Yang Amat Menteri Besar. Dan kabarnya hari ini Barisan Nasional telah pun menggerakkan dia punya gerakan tenaga di negeri Johor. Mudah-mudahan, dan saya mendapat kabar, sekali lagi saya katakan, besar kemungkinan minggu depan mungkin Dewan Undangan Negeri Johor bubar. Mungkin. Ini mungkin saja ya. Kabar yang saya dapat. Kalau itu berlaku, maka selepas perayaan Tahun Baru Cina ini, gegak gempitalah negeri Johor untuk mengadakan pilihan raya negeri. Kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam saudara.